tadbir urus negara kita ni sebetulnya dah banyak perubahan. Kita telah mengalami menjalani transformasi sejak pada tahun 70-an hinggalah ke sekarang, di mana pelbagai perubahan telah dibuat. Dan kalau kita lihat pun banyak sistem-sistem tadbir urus dalam negara kita ini yang sebenarnya telah mempercepatkan sistem proses-proses yang diperlukan oleh rakyat. Perlu diingat bahawa yang mentadbir negara kita yang hari-hari rakyat akan berhadapan ataupun daily business adalah dengan pegawai kerajaan. Sebab itu kalau kita lihat berbanding dengan 10 tahun lepas, sistem tadbir urus dalam perkhidmatan kaunter contohnya adalah boleh katakan terbaik dalam dunia. Pasport kita dalam tempoh 1 jam, 2 jam dah boleh dapat dah. Ada negara kena 30 hari. Tapi walau bagaimanapun, yang saya nak tekan di sini, kalau sekiranya sistem tadbir urus ni yang baik, tetapi pegawai-pegawai kerajaannya yang melaksanakan sistem tadbir urus ni tidak berintegriti seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri Akbar tadi, ia tak akan ke mana juga. Sebagai contohnya, kalau katakan dalam bidang perolehan. Dalam bidang perolehan, misalnya, dah cukup dah di bawah Treasury Instruction ataupun arahan pembendaan bagaimana sistem mengurus pegawai-pegawai kerajaan menguruskan perolehan yang sedia ada. Contohnya, untuk pembelian terus bawah 20,000 ataupun ada dibenarkan bawah 50,000, boleh dipilih mana-mana syarikat yang bertaraf G1. Misal kata untuk lebih pada 50,000 ada sistem sebut harga. Atas pada 100,000 dah masuk sistem tender. Dan tender ini adalah yang dibuka kepada pelbagai ahli perniagaan ataupun syarikat kontraktor yang terbabit. Dan kemudian ada dipanggil tender terbuka ataupun dipanggil request for proposal. Ada dipanggil restricted tender. Last but not least dipanggil direct negotiation. Namun demikian, ia melihatkan kepada sistem tadbir urus kita ini persepsinya tidak baik apabila segolongan yang tertentu mereka telah breach ataupun mereka telah mengkhianati proses yang berkenaan kerana mereka ni dia tahu di mana lompangnya, di mana kelemahannya sistem itu. Sebagai contoh dalam sistem tender terbuka. Seperti saya pernah ditanya sebelum ni. Bagaimana ia boleh berlaku? Senang saja. Semua syarikat boleh masuk tender dia, boleh kemukakan tender mereka, dokumen-dokumen tender dia nampak intact, tetapi sebelum tender tu dikemukakan, ada pihak dalaman yang telah membocorkan maklumat dalaman. Contohnya, dia beritahu spekulasi, dia beritahu tentang ceiling harga, dia beritahu tentang cut-off price. Ini maklumat-maklumat yang kalau diberitahu peringkat awal, maka sudah tentu dia akan memberi advantage ataupun kelebihan pada syarikat yang akan masuk tender berbanding syarikat yang tidak tahu tentang maklumat-maklumat ini. Ada juga yang di mana pegawai kerajaan yang terlibat dalam jawatan kuasa penilaian, dia juga yang tolong menyediakan dokumen tender berkenaan supaya tidak berlaku satu kesalahan dan sebagainya. Ada juga yang menghilangkan dokumen-dokumen syarikat lain. Ada juga yang mana dokumen tu dia tahu tidak benar, tetapi bila masuk kemudian tu dokumen tu dihilangkan supaya orang tidak nampak bahawa dokumen yang dikemukakan itu adalah dokumen-dokumen yang tidak betul atau dokumen palsu. Yang ini saya katakan, sistem tadbir urus itu dah bagus, tetapi orang di dalamnya yang tidak berintegriti merosakkan sistem tadbir urus itu.